Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam slide ini saya akan menerangkan tentang tajuk perkembangan tamadun Islam dengan memfokuskan pada bahagian pertama, iaitu tamadun zaman awal. Dalam slide ini saya akan terangkan tentang tamadun di zaman Rasulullah SAW. Dan sebelum itu saya juga akan menerangkan sedikit tentang zaman jahiliah, sebelum kedatangan Islam. Sebagai pendahuluan, tamadun Islam adalah tamadun paling komprehensif dan terunggul pernah wujud di dunia. Ia bermula di semenanjung tanah Arab, iaitu di kota Mekah, dan kerajaan Islam pertama lahir di Madinah pada tahun 622 Masihi selepas peristiwa hijrah. Kita melihat dari segi sejarah di mana Islam telah mampu menguasai 1/3 dunia dalam tempoh 30 tahun sahaja. Dan Islam telah melahirkan tamadun manusia paling unggul melalui sumbangan terhadap perkembangan ilmu, pembangunan sains dan teknologi dan sebagainya. Malah, ilmuwan Islam telah menjadi rujukan kepada ilmuwan-ilmuwan dari Eropah. Tamadun zaman awal Islam terbahagi kepada dua era, iaitu zaman Rasulullah SAW dan juga zaman Khulafa Ar-Rashidin. Walau bagaimanapun, zaman jahiliah juga turut dibincangkan sedikit bagi memahami keadaan masyarakat Arab jahiliah ketika sebelum kedatangan Islam. Sebelum saya menerangkan tentang tamadun zaman awal Islam di era Rasulullah SAW, seeloknya kita melihat dahulu bagaimana keadaan masyarakat Arab ketika sebelum kedatangan Islam, iaitu ketika zaman jahiliah. Apakah yang dimaksudkan dengan jahiliah? Jahiliah berasal dari perkataan Arab, yang mana akar katanya ialah jahala yujidu jahalatan, yang bererti jahil, bodoh atau sesat. Dari segi istilah, terdapat 4 ciri jahiliah yang mana boleh dilihat secara tersirat dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey, apakah ciri-ciri tersebut? Yang pertama, jahiliah ialah zaman yang tidak mempunyai Nabi dan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan. Ini boleh dilihat dari surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang bermaksud, dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf, iaitu Arab jahiliah, seorang rasul antara mereka yang bacakan ayat-ayatnya kepada mereka, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman yang tidak mempunyai tamadun dan peradaban. Ini kita boleh lihat secara tersiratnya dari surah Al-Ahzab ayat 3 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah yang terdahulu. Itu maksudnya yang tidak ada tamadun atau peradaban. Okey, yang ketiga, ciri yang ketiga ialah zaman masyarakat tidak berakhlak, angkuh dan bungkak. Ini boleh lihat dari surah Al-Fath ayat 2 yang bermaksud, ketika orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, iaitu kesombongan jahiliah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimah takwa, dan mereka berhak dengan kalimah takwa itu dan patutnya memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu zaman masyarakat jahil, tidak tahu membaca dan menulis. Ini juga boleh lihat dari surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang telah dibacakan tadi. Mari kita lihat bagaimana keadaan sistem zaman jahiliah. Kita melihat kepada 5 aspek. Yang utama iaitu sistem kepercayaan dan agama, sistem politik dan pentadbiran, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, dan terakhir sistem pengetahuan dan intelektual. Dari sudut sistem kepercayaan dan agama, kesesatan agama berlaku kerana ia mempunyai pertalian dengan zaman jahiliah dan sifat gasar, iaitu babrik, yang mencirikan keadaan mereka ketika itu. Dan golongan beragama ketika zaman jahiliah boleh dikategorikan kepada 5 bahagian, iaitu menyembah berhala, agama Wathani, menyembah api, iaitu Majusi, Nasrani atau Kristian, Yahudi dan Hanif, itu agama Samawi.
Hanif ni adalah agama Nabi Ibrahim, ya. Menurut Ibn Qalbi, penyebaran agama menyembah berhala ni sebenarnya berpunca daripada Umar bin Lu'ay yang pergi ke Syam untuk mencari ubat dan terdampak kaum Balqa yang menyembah berhala, lalu beliau membawa agama ini ke Mekah. Itu antara satu riwayat lah, ya. Banyak riwayat lain ni bagaimana bermulanya penyembahan berhala ni berlaku dalam masyarakat jahiliah, ya. Okey, dari aspek politik pula, pada zaman jahiliah tidak terdapat sebuah pun kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa. Kedudukan politik mereka telah tergugat akibat penjajahan. Era ini boleh dianggap sebagai era penjajahan kerana sebahagian besar daerah terpenting di Semenanjung Arab telah dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Di sebelah utara, Semenanjung Arab dikuasai oleh kerajaan Rom dan Parsi, manakala di selatan pula oleh kerajaan Habsyah, Rom dan Parsi. Jadi kedua-dua bahagiannya, utara pun dijajah, selatan pun dijajah. Di kawasan tengah seperti Mekah, walaupun tidak dijajah, tetapi menerima kesan buruk penjajahan. Ya. Kemudian dari segi ekonomi, walaupun kehidupan masyarakat Arab di beberapa kawasan di Semenanjung Arab seperti Yaman, Mekah dan kawasan-kawasan lain di utara agak mewah kerana hasil perdagangan dan pertanian, tetapi selepas keruntuhan empangan Ma'arib, yang mana diruntuhkan oleh banjir besar, yang diturunkan oleh Allah, balasan pada sifat mereka yang angkuh ketika itu, ya. Dan kejatuhan beberapa kawasan yang kaya itu ke tangan penjajah menyebabkan keadaannya menjadi tersepit, ya. Ketidakstabilan politik telah membawa kepada masalah-masalah ekonomi masyarakat, yang mana selepas berlakunya keruntuhan empangan Ma'arib, selama 3 kurun masyarakat Arab dalam keadaan zaman kegelapan, ya. Keruntuhan empangan Ma'arib di Yaman telah membawa kepada kemerosotan ekonomi masyarakat Arab. Hasil pengeluaran pertanian di selatan Semenanjung Arab merosot dengan teruk akibat tiada sistem pengairan yang baik. Sebab sebelum itu mereka bergantung kepada empangan Ma'arib, ya. Ramai daripada penduduk di selatan Semenanjung Arab telah berpindah ke utara untuk mencari sumber-sumber ekonomi yang baru. Dan disebabkan bahagian utara ni bukan kawasan padang pasir, maka aktiviti ekonomi yang sesuai ketika itu hanyalah aktiviti perdagangan. Okey, seterusnya sosial. Sistem sosial. Pada zaman jahiliah, struktur masyarakat Arab sama ada yang tinggal di bandar, iaitu dikenal sebagai Arab Hadari, atau yang tinggal di padang pasir, atau dikenal juga sebagai Arab Badui, tidak banyak perbezaannya. Sama je, ya, dari segi sosial. Mereka tertakluk kepada sistem berkabilah. Kabilah merupakan satu unit sosial yang mengawal sistem tadbiran masyarakat. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Ya. Jadi semangat asabiah ni memang bukan suatu semangat yang cukup mendalam dalam masyarakat Arab ketika itu. Ya. Jadi bergantung kepada kabilah. Semakin sedikit ataupun kecil kabilah tersebut, maka semakin tinggilah semangat asabiah mereka. Dan keadaan kejahilan mereka bertambah kompleks lagi apabila selalu berlaku peperangan sama sendiri. Disebabkan apa? Sebab untuk cari nama, kuasa, pengaruh dan juga harta benda. Dan seandainya suatu kabilah menang dalam peperangan dan berjaya menawan anggota-anggota kabilah yang tewas, maka anggota-anggota yang ditawan itu akan dijadikan hamba abdi sekiranya tidak ada siapa pun yang menebus atau melindungi mereka. Itulah banyak berlakunya perhambaan, ya, ketika itu. Ya, mana kabilah yang tewas, yang kalah dalam peperangan, maka mereka akan diambil sebagai hamba abdi. Ya. Kemudian seperti yang dibincang sebelum ni, kedudukan wanita juga, ya, cukup rendah, ya, ketika itu, yang mana mereka tidak mendapat tempat yang sewajarnya, ya, ketika zaman jahiliah. Oleh kerana kaum wanita ni sering, kerana kedudukan wanita yang ketika itu rendah, mereka ini sering dibawa dalam peperangan yang bagi memberi perangsang kepada tentera lelaki. Mereka juga, masyarakat Arab ketika itu juga beranggapan bahawa anak perempuan apabila besar kelak boleh membawa malang, ya, kepada keluarga. Maka sebab itulah
amalan menanam anak perempuan hidup-hidup menjadi kebiasaan, terutama bagi kabilah Bani Tamim dan juga Asad ketika itu. Ya. Kemudian masalah hamba juga sama. Ya, mereka ni merupakan golongan yang paling rendah dalam masyarakat yang dipandang hina. Itu ketika Arab Jahiliah. Kemudian kita pergi pada sistem yang terakhir, itu sistem pengetahuan dan juga intelektual. Dari segi ilmu pengetahuan, orang Arab zaman sebelum Islam mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti politik dan ekonomi. Ya, walaupun ada ilmu tapi tak cukup untuk mengatakan mereka ini bertamadun. Contohnya kalau segi ekonomi, walaupun mereka ni ada ilmu sebelum tu pertanian, tapi selepas jatuhnya empire Empire Ma'arib, maka mereka telah beralih kepada perdagangan. Walaupun mereka ada ilmu tentang perdagangan, tapi ilmu pengetahuan tidak disebarkan kerana mereka hanya berminat untuk berdagang sahaja. Ini terbukti apabila dari segi sejarah, apabila kebanyakan kaum Arab atau masyarakat Arab ketika itu buta huruf, di mana menurut Al-Baladuri, bilangan kaum Quraisy pada masa itu, masa Arab Jahiliah sebelum kedatangan Islam, yang dianggap sebagai masyarakat yang maju ketika itu, hanya mempunyai 17 orang sahaja yang pandai membaca dan menulis. Antara mereka ialah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan dan beberapa orang lagi. Itu yang menunjukkan bahawa mereka ini jahiliah, sebab ramai antara mereka ini masih lagi buta huruf.